dengan balasan yang tidak dijangka oleh hamba itu. Apabila kita berada di dalam majlis ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan 4 perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala janjikan ketenangan jiwa kepada mereka yang berada di dalam taman syurga ini. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala janjikan untuk diberikan kebaikan yang melimpah ruah, iaitu barakah. Dan yang ketiga, Allah janjikan untuk diberi keampunan atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita berada di dalam majlis ilmu. Dan yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala janjikan untuk diberikan darjat yang tinggi di sisinya apabila kita berada di dalam majlis zikrullah ini. Jika ada keempat-empat ni dalam kehidupan kita, memadailah untuk kita mendapat kebahagiaan di dunia yang sementara dan di akhirat yang kekal abadi. Sebab itu, apabila kita berada di dalam majlis ilmu, bukan suatu yang biasa-biasa, tetapi suatu yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, apabila kita berada di dalam majlis ilmu, itu menunjukkan bahawa kita sedang mengikut ataupun menjejak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberitakan apabila baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid dan didapati banyak majlis di dalam masjid itu. Ada majlis orang berdoa, membaca Quran dan majlis ilmu. Apakah ataupun yang manakah yang menjadi pilihan baginda untuk duduk? Baginda akan memilih untuk duduk di dalam majlis ilmu. Ini menunjukkan 2 perkara. Yang pertama, betapa tawaduknya, betapa rendah dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada diri baginda, walaupun Al-Hadis itu dituturkan oleh lidah baginda, namun sekiranya ada orang yang menyampaikan Al-Quran, ada orang yang lain yang menyampaikan Al-Hadis, baginda akan duduk untuk mendengarnya. Ini menunjukkan Rasulullah itu sangat rendah diri. Sebab itu Rasul-Rasul mempunyai pelbagai gelaran yang istimewa. Ya, Nabi Ibrahim digelar sebagai Ibrahim Khalilullah, artinya Ibrahim teman ataupun sahabat bagi Allah. Nabi Musa alaihissalam digelar Musa Kalimullah, Musa yang dapat berkata-kata dengan Allah. Nabi Isa digelar Ruhullah, dan Nabi Muhammad gelaran yang tinggi ialah Habibullah. Tetapi apabila baginda ditanya siapa kamu, sering Rasulullah SAW menjawab, ana yatim, aku anak yatim sahaja. Begitulah rendahnya, begitulah tawaduknya hati Rasulullah SAW. Dan memang sudah menjadi sunatullah, barang siapa yang merendah diri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan ditinggikan derajatnya di sisi makhluknya. Mudah-mudahan di dalam majlis ilmu sama-samalah kita merendah diri, ya. Rasa tidak berilmu ialah rasa orang yang berilmu. Rasa tidak berilmu ialah rasa orang yang berilmu. Jadi mudah-mudahan kita terus insya-Allah memilih untuk berada di dalam majlis ilmu dengan hati yang tawaduk. Yang kedua, itu membuktikan bahawa tingginya ilmu, tingginya nilai ilmu. Sebab tu di dalam Al-Quran Allah janji untuk meninggikan darjat. Yang pertama orang yang berilmu, yang kedua orang yang beriman. Ilmu adalah jalan menuju iman, iman adalah jalan menuju aman. InsyaAllah apabila kita berilmu, InsyaAllah kita dapat menambah iman, dan apabila kita menambah iman, InsyaAllah kita akan menambah keamanan, keharmonian, ketenangan di dalam jiwa kita, insyaAllah. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, pada petang ini saya diamanahkan untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan satu tajuk, cintai Rasulullah untuk dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi subjek utama kita, maudhu utama kita pada petang ini ialah love, cinta, hub, ya. Mengapa kita kena bincang tentang cinta ini? Ya, sebab cinta sangat berkaitan dengan iman. Cinta sangat berkaitan dengan iman. Sebab itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 165 Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Ya, wallazina amanu asyaddu hubban lillah, maksudnya dan orang-orang mukmin itu, orang yang beriman itu
sangat cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengulang-ulang kalimah cinta dan kalimah yang senada dengannya sehingga 80 kali lebih. 80 lebih, lebih 80 kali. Ini menunjukkan kepentingan cinta. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sekali-kali meletakkan suatu yang bersifat pinggiran dan picisan di dalam kitabnya yang mulia. Kalau Allah sebut sekali pun artinya penting, apatah lagi kalau Allah mengulang-ulang sampai 80 kali. Artinya cinta ini satu perkara yang sangat penting. Ya, bukan melalui perspektif ataupun persepsi yang ada sekarang. Cinta dikaitan dengan remaja, cinta dikaitan dengan lelaki dan wanita. Tidak. Ini cinta kelas pertama, cinta yang hakiki dan abadi. Tahap yang sangat tinggi, iaitu cinta kepada Allah, dan kemudian kita akan bincang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa cinta ni penting? Kerana cinta tu letaknya di hati. Bila letaknya di hati, ini perkara yang penting kerana hati adalah raja dalam kerajaan diri kita. Sekali lagi saya tegaskan, hati adalah raja dalam kerajaan diri kita. Artinya bila hati baik, raja baik, seluruh rakyat jadi baik. Panca indera kita seluruhnya jadi baik. Mata melihat yang baik, telinga mendengar yang baik, tangan memegang melakukan yang baik, kaki pergi ke tempat yang baik. Bila rajanya itu hati baik. Inna fil jasadi mudghah fa iza salahat salahat sairul jasad. Rasulullah menegaskan di dalam tubuh anak Adam itu ada seketul daging, yang mana bila baik daging itu, baiklah seluruh jasad. Baiklah seluruh anggota. Artinya apabila cinta itu di hati, bila cinta itu baik, seluruh arahan hati yang datang daripada cinta yang baik itu akan terarah kepada kebaikan. Tetapi sekiranya sebaliknya, cinta yang ada di dalam hati kita adalah cinta yang batil, cinta yang penuh dengan kemungkaran, maka hati kita akan jahat dan seluruh anggota jadi jahat. Sebab tu berhati-hati menjaga hati. Sebab itu jatuh cinta dikatakan jatuh hati. Orang tak kata jatuh kepala, orang tak kata jatuh perasaan, orang kata jatuh hati. Sebab cinta itu berada di hati. Love is blind, cinta itu buta. Orang selalu kata cinta itu buta, sampai adalah kata-kata, walaupun itu semua orang kata kata-kata yang dusta. Kerana cinta lautan api aku sanggup renangi, tak pernah pun. Sedangkan nak minum air panas pun dia tiup, nak masuk lautan api. Tetapi itu menggambarkan bahawa cinta itu buta, buta kepada penderitaan, buta kepada kesusahan, buta kepada segala rintangan untuk mendapat redha yang dicintainya. Betul Orang kata bila sudah cinta, tinggal anak, tinggal saudara, tinggal agama pun ada sebab cinta. Sebab itu kita kena jaga sungguh-sungguh, sebab cinta ni buta. Apabila cinta kepada Allah, butalah kita kepada segala penderitaan. Sebab tu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanggup menggadaikan nyawanya, sanggup menggadaikan nyawanya kerana cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Sebab itu 2/3 para sahabat yang berjumlah 124,000 itu mati di luar Jaziratul Arab. Apabila Rasulullah wafat, ada 124,000 para sahabat. 3/4 daripadanya mati di luar tanah Arab. Artinya ada yang mati di China, ada yang mati di Asia Tengah, ada yang mati di tempat-tempat yang lain dan negara-negara yang jauh kerana mereka nak menyampaikan Islam. Padahal kita tahu betapa fadilatnya. Kalau semayang di Masjidil Haram, berapa gandaannya? Masjid Nabawi, berapa gandaannya? Melihat Kaabah, berapa pahalanya? Tetapi mereka lebih memilih untuk menyampaikan Islam. Supaya kerana apa? Untuk mendapat kecintaan Allah dan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buta mereka kepada kesusahan, buta mereka kepada penderitaan, itu satu. Subhanallah, cinta juga menentukan, cinta ni menentukan siapa kita nanti bersama di akhirat. Dengan siapa nanti kita akan bersama di akhirat. Cinta juga yang menentukan. Dalam satu hadis yang panjang, ditulis, dinukilkan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Awal mula lagi dalam bab hub, diletakkan hadis ini, iaitu bagaimana seorang Arab Badui, ketika kuliah, Rasulullah menyampaikan kuliahnya, dia menyampuk dengan satu pertanyaan.
Ya Rasulullah, bila berlaku kiamat? Mata sa'ah, bila berlaku kiamat? Ya Rasulullah diam. Sehingga pertanyaan itu diulang 3 kali. Kemudian akhirnya apabila Rasulullah dah habis menyampaikan kuliah, baru Rasulullah memberi jawapan kepada pertanyaan Arab Badui tadi. Bijaknya Rasulullah ialah menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Ya, bila berlaku kiamat, Rasulullah menjawab, apa yang kau persiapkan untuk menghadapinya? Apa yang kita persiapkan untuk menghadapi kiamat tu, kata Rasulullah. Maka Arab Badui itu pun dengan vokal, dengan terus terang dia kata, aku belum menyiapkan diri dengan banyak bersedekah, banyak bersolat ataupun banyak puasa dan sebagainya, tetapi aku hanya menyiapkan untuk menghadapi kiamat itu dengan hati yang sangat mencintai engkau ya Rasulullah. Itu je, with heart. Ya, dengan hati yang sangat mencintai engkau, itu yang aku bawa sebagai bekalan untuk menghadapi kiamat. Seolah-olahnya dia berkata begitu. Apa jawapan Rasulullah? Jawapan inilah yang penting untuk kita hayati. Ya, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya di hari akhirat kelak. Jadi kalau Arab Badui itu benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia, dia akan bersama dengan Rasulullah di akhirat. Di mana? Di dalam syurga. Jadi ini sebagai satu muhasabah, tepuk dada tanya hati kita. Ya, siapa yang kita cintai sekarang? Orang yang banyak cinta, banyak mengingat. Orang yang banyak mengingat, banyak menyebut. Ya, orang yang banyak menyebut, merindui untuk bertemu dengan orang yang dicintainya. Kalau kita tepuk hati kita, tepuk dada kita, tanya hati kita, kita tahu dah dengan siapa kita akan bersama di hari akhirat nanti. Berdasarkan apa jawapan hati kita pada saat ini. Siapa yang paling banyak ataupun siapa yang sangat kita cintai di dunia ini. Mungkin kita dengar tadi, ya, riwayat hadis tadi itu biasa-biasa saja, tetapi tidak kepada para sahabat yang ada bersama di dalam majlis itu. Apa komentar Ibnu Abbas, ya, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam majlis itu? Dia kata, pada hari itu kami mendengar hadis itu seperti mana kami sangat gembira, seperti mendengar hari raya, seperti kami menghadapi hari raya. Sebab apa? Mereka pun kadang-kadang ada kecacatan dan kekurangan dalam ibadah, dalam akhlak dan sebagainya. Tetapi hati mereka sangat mencintai Rasulullah. Jadi apabila Rasulullah SAW menegaskan bahawa seorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai di akhirat, mereka sangat gembira, seolah-olah hari itu ialah hari raya. Kita biasa-biasa saja kan dengar kan? Ya, tetapi tidak bagi Rasulullah SAW. Begitu juga pernah terjadi dialog antara Sayyidina Umar, ya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sayyidina Umar orang yang betul-betul berterus terang. Dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada isteriku, daripada ibu bapaku, daripada anak-anakku dan pada semua lain, kecuali dengan diriku sendiri. Patutnya Sayyidina Umar mengatakan bahawa Rasulullah SAW dia lebih dicintainya berbanding semua makhluk kecuali dirinya sendiri. Rasulullah kata belum sempurna. Belum sempurna. Kemudian apa kata Sayyidina Umar? Dengan penegasan kali kedua, dia kata, Sayyidina Umar mengatakan, hari ini, sekarang aku mencintai engkau lebih daripada diriku sendiri. Al-an, kata Rasulullah, baru sekarang kau sempurna iman. Jadi subhanallah, cinta ini bukan suatu yang main-main, bukan suatu yang biasa-biasa, tetapi cinta memang suatu yang mesti kita cari, yang mesti kita miliki, dan kita mesti korbankan untuk apa saja untuk mendapat cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita berbicara tentang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, lebih baik dan lebih aula kalau kita utamakan yang utama, iaitu cinta kepada Allah dahulu. Betul? Cinta kepada Allah. Kenapa kita perlu cinta kepada Allah? Sebab cinta kepada Allah ialah sumber kepada kebahagiaan, ketenangan dan kejayaan dalam hidup kita. Sebab tu kalau hati kita ada Allah, walaupun kurang harta, walaupun kurang rupa, walaupun kurang pangkat, walaupun tiada kuasa, kita ada bahagia, kita ada ketenangan. Tetapi sekiranya kita ada segala-galanya, ada rupa yang cantik, ada pangkat yang tinggi, ada harta yang banyak, tapi cinta kepada Allah tak ada, maka kita tidak akan bahagia, kita tidak akan tenang dan kita tidak ada kejayaan. Subhanallah, ini penting. Kalau diletakkan kebahagiaan, ketenangan dan kejayaan tu pada harta, pada kuasa, pada pangkat, Allah tidak adil. Subhanallah, ya? Allah tidak adil.
Sebab apa? Pangkat hanya orang tertentu saja. Yang rupa cantik sikit je. Ratu cantik ada seorang, ya. Kemudian yang lain semua tak cantik lah, betul, ya. Yang ada cantik, yang ada kecantikan, ada rupa tak ramai. Tetapi semua manusia punya hati, betul tak? Dan hati itu boleh mencintai Allah. Jadi artinya orang miskin boleh bahagia, orang kaya boleh bahagia, orang hodoh boleh berjaya, orang cantik boleh bahagia, kerana Allah letakkan kebahagiaan, kejayaan dan ketenangan tu pada hati. Allah Maha Adil. Ya, itu satu. Subhanallah, kalau kita lihat di dalam hidup kita ni, kualiti kehidupan kita, quality of our life, kualiti kehidupan kita ni, bila dua perkara ini terusir daripada hati kita. Dua perkara ini terusir daripada hati kita. Yang pertama, rasa takut. Yang kedua, rasa duka cita. Sekali lagi saya terangkan, ya. Hati kita ni boleh tenang, hati ni boleh bahagia, hati ni boleh berjaya apabila tak ada dua perkara ni, iaitu rasa takut, yang kedua rasa duka cita. Betul tak? Subhanallah, orang-orang yang dekat dengan Allah dikatakan wali-wali Allah. Wali-wali Allah ni orang yang sangat hampir pada Allah. Tahapnya bukan saja mukminin tetapi muqarrabin, orang yang akrab dengan Allah. Ni wali Allah. Apa sifat karakter wali Allah ni? Dua. Ya, ditegaskan di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 38, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, inna awliya Allah, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tu tidak ada rasa takut dan duka cita di dalam hati mereka. Dua, rasa takut dengan rasa duka cita. Yang kita ni hilang bahagia kerana rasa takut. Takut tidak disayangi, takut dipinggirkan. Kalau tua nanti siapa nak jaga? Anak-anak kita kenang jasa tak? Suami kita masih setiakah? Isteri kita masih sayangkah pada kita? Ketua bos kita macam mana? Dia pandang kita adil atau tidak? Sebagainya. Kita ada takut-takut. Sama ada takut kepada manusia, takut kepada pangkat, takut kepada kesihatan dan sebagainya. Betul tak? Ada rasa takut. Kemudian kita ada rasa duka cita. Duka cita ni rasa sedih, betul. Sebab itu di Malaysia ni, ya, kesedihan yang tidak terkawal, stres ataupun yang dikatakan depression sangat tinggi. Pada tahun 2020, bilangan orang yang mendapat tekanan mental ataupun penyakit mental, bilangan mereka menduduki tempat kedua selepas pesakit jantung di Malaysia. Depression, stres, tak gembira, murung, bodom dan sebagainya, ya. Saya pernah membaca dalam buku yang ditulis oleh Dale Carnegie. Sangat terkenal buku tu, Stop Worrying and Start Living. Dia kata boredom is number one killer in US. Ya, rasa kosong, emptiness dan sebagainya. Ini penyakit orang tua dan orang muda. Ya, subhanallah, kalau semua itu berpunca daripada mana? Dua je, takut dan duka cita. Jadi kita nak, hati kita nak mencintai Allah supaya kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Cuba kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah tertidur, ya, seorang musuhnya serang hendak. Dengan apa? Dengan pedang di tangan, daksur ini letakkan di tengkuk Rasulullah. Siapa yang nak menyelamatkan kamu waktu ini? Rasulullah terbangun daripada tidur, Allah terus. Artinya kita ni kalau kita terkejut, apa yang ada di hati kita itu yang keluar. Boleh faham maksud saya? Sebab tu orang melatah ni, kita tengok, ya, apa yang dia cakap. Ada orang yang melatah dapat pahala tau. Orang cuit itu Allah Allah Allah. Tu. Orang cuit subhanallah subhanallah. Ada juga yang cuit macam-macam kata put macam-macam, ya, sebagainya. Jadi itu menunjukkan hati itu. Sebab itu sampai diulang 3 kali oleh daksur Rasulullah tetap Allah. Allah tu menyebabkan gemetar hati musuh yang dengarnya. Sebab tu dengar, ya, siapa yang takut pada Allah, makhluk akan takut pada dia. Tapi siapa yang takut pada makhluk, ya, makhluk pun tidak akan takut pada dia. Dan sebagainya. Sebab tu siapa yang tak takut pada Allah, makhluk akan berani dengan dia. Kena jaga-jaga sungguh-sungguh. Ya, kita latihlah diri kita supaya kita takut pada Allah. Wali-wali Allah berkata bahawa takut kepada Allah ni berbeza dengan kita takut pada harimau. Kalau kita takut pada harimau, kita nak lari jauh. Tapi kalau kita takut pada Allah, kita nak datang dekat lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi tolong, kita latih diri kita supaya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makam ni ada 3 dalam perjalanan kita menuju Allah. Ada 3. Makam ni apa? Stage.
Ya, satu makam takut, satu makam harap, satu makam cinta. Ya. Makam takut ni yang bawah sikit, tapi alhamdulillah kalau kita sampai pun okey je. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Kerana takut kepada Allah. Takut apa? Takut nerakanya. Ya. Kenapa kita beribadah? Makam kedua, kerana kita mengharap keampunan Allah, rahmat Allah. Kenapa? Nak dapat syurga Allah. Boleh. Tetapi makam yang tinggi ialah makam mahabbah, makam cinta. Kenapa dekat kita beribadah kepada Allah? Kenapa kita nak dekat kepada? Kerana cinta pada Allah. Bukan kerana takut pada syurga, takut pada nerakanya, bukan kerana harap pada syurganya. Semata-mata kerana wajah Allah. Betul. Jadi ini ya kita harap pertama sebut mudah-mudahan. Yang kedua, kalau kita tengok macam mana Sayyidina Abu Bakar. Ini kita cerita anekdot orang yang cinta kepada Allah. Sayyidina Abu Bakar, subhanallah, dalam satu peperangan untuk menyiapkan sarana ataupun infrastruktur peperangan itu, logistik peperangan itu, Sayyidina Abu Bakar korbankan seluruh hartanya. Ketika itu ya, orang bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, apa yang masih tinggal? Dia kata, yang tinggal pada aku hanya Allah dan Rasulnya. Jadi saya nak tanya pada tuan-tuan, kalau jawapan Sayyidina Abu Bakar yang tinggal Allah dan Rasulnya saja, dia orang miskin ke orang kaya? Kalau pandangan yang tersurat, dia miskin lah, tak ada apa-apa, hanya tinggal Allah dan Rasulnya saja. Tetapi kalau dilihat secara tersirat, hakikat, dialah yang paling kaya waktu itu. Kerana bila Allah ada, Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Kalau kita miskin, kita akrab dengan Allah yang Maha Kaya, kita akan tak kaya. Betul. Kalau kita jahil, kita akrab dengan Allah yang Maha Alim, kita ada ilmu. Artinya pada Allah ada segala-galanya. Betul. Jadi pada waktu itu apabila Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahawa aku hanya ada Allah dan Rasulnya, dialah yang paling terkaya di dunia pada waktu itu. Yang ketiga, kalau kita tengok contoh Sayyidina Khalid. Sayyidina Khalid adalah Saifullah, pedang Allah. Ya, begitu Rasulullah menghormati ataupun menghargai sahabat-sahabatnya, macam dia panggilannya. Kalau Umar Al-Faruq, kalau Khalid Al-Walid Saifullah, kalau Abu Ubaidah Aminul Ummah, betul ya. Sebagainya semua ada gelaran-gelaran. Semua gelaran-gelaran tu yang sangat menunjukkan dekatnya sahabat tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ketika apabila Sayyidina Umar menjadi khalifah, Sayyidina Umar antara tindakan yang pertama selepas dia jadi khalifah, dia memecat Khalid daripada jeneral kepada soldadu biasa, pada askar biasa. Anehnya, setelah dipecat daripada jeneral, kedudukan tertinggi kepada terendah, Sayyidina Khalid berjuang macam biasa, tak terjejas pun. Ya, bila orang bertanya kepada Sayyidina Khalid apa rahsia yang dia tidak terguris pun dengan dijatuhkan pangkat, jawapan dia, ini orang yang ada Allah, ada cinta Allah di hatinya. Aku berjuang bukan kerana Umar. Artinya dia berjuang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang-kadang minta maaf lah, bukan digeser jadi wakil rakyat, bukan digeser daripada ini ketua blok Felda, wah dah ni, ataupun AJK masjid, tak terlantik kali kedua dah duduk ujung-ujung. Orang kata marilah masuk Bang Haji, tak ada, orang dah tak perlukan kita lagi, buat apa? Begitu ya, dah merajuk ya, subhanallah ya. Ini menunjukkan bila orang ada di hati, subhanallah ya, bila Allah ada di hati, maka pangkat atau kedudukan tidak menjejaskan kita ya. Ini dan yang seterusnya ialah bagaimana seorang budak ya, iaitu budak gembala yang kerinting rambutnya, yang bibirnya tebal, yang kulitnya hitam, hodoh lah maksudnya ya. Ya, budak saja. Tadi Sayyidina Khalid general, tadi Sayyidina Abu Bakar Amirul Mukminin ya. Tetapi ini orang biasa, marhain orang kata ya. Diuji oleh Sayyidina Umar di tengah padang pasir dengan kambing-kambingnya. Kata Sayyidina Umar, dia tak kenal Sayyidina Umar ya. Dia kata, Sayyidina Umar kata, jualkan seekor kambing ni pada aku. Cerita ni masyhur ya, saya ulang lagi ya. Dia kata, aku tak boleh jual kambing ni kerana kambing ni bukan kepunyaan aku. Kalau kau katakan seekor kambing sudah dimakan serigala, ini antara kita berdua je. Maksudnya sekarang ni istilah apa, under table lah, betul, siapa pun tak tahu. Tapi apa kata gembala kambing ni, budak ni walaupun hodoh, tapi hatinya hati emas, hatinya ada Allah. Kalau gitu dia kata fa'in Allah. Kalau begitu di mana Allah, wahai orang, wahai tuan? Antara kita dengan kita ni ada Allah yang ketiga, betul. Ini yang dikata integrity
doing right when no one is looking. Doing right when no one is looking ialah apa dia artinya? Integrity. Yang integrity inilah yang paling terhakis. Bukan saja terhakis pada orang bukan Islam, tapi orang umat Islam sendiri. Kedudukan kita dalam indeks rasuah pada 2017 telah turun daripada nombor 55 ke nombor 62. Artinya kita yang paling tinggi nombor 1, negara yang paling tinggi integriti kurang rasuah ialah New Zealand, diikuti oleh negara-negara Scandinavian. Betul? Kita umat Islam sepatutnya naik nombor 1 lah, tapi kita nombor 60-an. Kuwait nombor 70. Kenapa? Negara-negara yang paling bawah ialah negara-negara umat Islam. Kenapa? Kerana tidak ada integriti. Kenapa? Tidak rasa dilihat ataupun melihat Allah dengan pandangan mata hati. Kenapa? Tidak ada cinta Allah. Itu saja. Sebab Allah cinta kepada orang yang jujur. Allah cinta kepada orang yang ada integriti. Jadi ini menunjukkan bahawa cinta Allah masih samar dan pudar di dalam hati kita, ya. Ini. Baik. Kita dah tahu, ya, begitu tinggi cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Maka macam mana nak dapat cinta Allah ni? Sebab cinta Allah Subhanahu Wa Taala ini syarat kepada kebahagiaan kita di dunia dan juga kebahagiaan kita akhirat. Kejayaan dunia kita dan kejayaan akhirat. Ini suatu yang sangat penting. Maka timbullah yang dikatakan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ayat yang selalu dibacakan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Saya bacakan setakat itu, ya. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, iaitu Muhammad. Maksudnya begini tuan-tuan yang dikasihkan, ya. Kalau kita nak dapat cinta Allah, itu tujuan kita. Mesti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan kita. Sekali lagi saya tegaskan, ya. Cinta Allah adalah tujuan, cinta Nabi Muhammad, cinta Rasulullah adalah jalan. Cinta Allah tujuan, cinta Rasulullah adalah jalan. Tidak sampai kepada tujuan melainkan melalui jalan. Boleh faham, ya? Inilah yang dirumuskan dalam kalimah syahadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, aku naik saksi tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ini ghayah. Ghayah ni tujuan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, dan aku naik saksi tidak ada Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ini menunjukkan apa? Manhaj ataupun jalan. Boleh faham, ya? Sebab itu apa saja perbuatan kita boleh jadi ibadah bila ada dua I. Apa saja perbuatan kita boleh jadi ibadah bila ada dua I. I yang pertama ikhlas kerana Allah, itu tujuan. I yang kedua ittiba. Ittiba tu mengikut dengan bersungguh-sungguh jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi I yang pertama ikhlas, I yang kedua ittiba. I yang pertama ikhlas itu tujuan, I yang kedua itu jalan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara-saudari yang dikasihi sekalian, ini pentingnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pakar-pakar motivasi dan psikologi dia mengatakan begini, ya, dalam buku-buku psikologi dan juga motivasi dia kata, kalau kita nak berjaya, tiru saja sifat orang yang berjaya. Kalau kita nak berjaya, tiru saja sifat orang yang berjaya. Sebab karakter ataupun ciri-ciri orang berjaya ni ada persamaan. Tak kiralah dia hidup di zaman mana. Ya, tak kira dia hidup zaman mana. Antaranya orang yang berjaya ni punctuality. Dia sangat menjaga ketepatan masa. Kemudian grooming, pakaian dia kemas dan sebagainya. Cara dia bercakap, cara dia berjalan, cara membuat keputusan. Sebab itu kalau tengok pakar-pakar motivasi, dia kata ada 5 karakter bangsa yang berjaya. 5 karakter bangsa yang berjaya. Tolong ambil ni, ya. Yang pertama, dia fokus dan serius dengan ilmu. Sebab tu tandanya ialah dia duduk depan dalam majlis ilmu. Duduk depan dalam majlis ilmu. Ya, kita kalau majlis ilmu selalunya duduk belakang-belakang. Minta maaf yang belakang, ya. Bukan itu memang anda tak ada tempat, ya. Duduk belakang-belakang, backbencher, ya. Kalau konsert, duduk depan. Dan sebagainya. Jadi salah satu ciri bangsa yang berjaya ialah bila majlis ilmu dia duduk hadapan, sebab dia serius dan fokus dengan majlis ilmu. Ada juga bangsa yang gagal. Dia serius dengan hedonism, hiburan. Ya, ini tu, ya.
Yang kedua, sifat bangsa yang berjaya ialah yang kedua, ya, jalannya cepat. Jalan dia cepat. Sebab orang yang jalan cepat ni dia ada sense of mission. Dia ada job list dia. Dia ada target dalam dalam setiap hari tu, daily target ada. Ya, target mingguan ada, target bulanan ada. Sebab itu mempengaruhi jalan dia. Sebab dia ada target. Yang ketiga, orang yang berjaya ialah orang yang apabila berkomunikasi mengekalkan hubungan mata dengan orang yang dihadapi. Sebab mengekalkan hubungan mata ini tanda keyakinan diri. Dan tanda orang tu terus terang, jujur. Sebab tu kalau ada nak buat penipuan, selalunya body language kita tak boleh pandang muka orang tu. Dan orang yang boleh buat hubungan mata ialah orang yang ada kasih sayang. Kalau ada kebencian, tak boleh tengok mata orang. Sebab tu aku tak boleh tengok muka dia. Kenapa? Dekat muka ada mata, tak boleh tengok. Okay. Itu yang ketiga. Yang keempat, intonasi bercakap, nada, pitching suara. Bila cakap tu sesuai dengan majlis yang dihadapi. Kalau majlis tu perlu dia kuat, kuat. Perlu dia perlahan, perlahan. Kalau dia sederhana, sederhana. Dia boleh kontrol volume. Ya? Yang kelima, ya. Yang kelima ialah senyum. Sentiasa banyak senyum dan senyumnya simetri. Tahu senyum simetri? Jadi senyum tu. Bukan macam senyum tak senyum. Ya, senyum betul-betul. Simetri, ya. Subhanallah, ini pakar-pakar yang kaji kemudian. Tetapi kalau kita lihat pada Syama'il Muhammadiyah, pada cara hidup Rasulullah, pada susuk tubuh Rasulullah, lima-lima ni ada. Yang pertama, Rasulullah sangat serius dengan ilmu. Tadi kita awal-awal kita dah cakap. Dan para sahabat, bila majlis ilmu, mereka akan duduk rapat-rapat. Sehingga diberitakan kalau daun jatuh, tak akan jatuh ke lantai, tapi jatuh ke bahu para sahabat. Begitu rapat-rapat mereka dalam majlis ilmu. Yang kedua, jalan Rasulullah SAW diberitakan seperti menuruni bukit. Kalau menuruni bukit, laju ke perlahan? Laju. Ya, ini Rasulullah jalan. Yang ketiga, Rasulullah SAW nada suara, pitching suara Rasulullah. Kalau di dalam ketika Rasulullah memberi khutbah, nada suara Rasulullah sangat tinggi. Seperti seorang ketua tentera bercakap kepada tentera-tenteranya. Mesti tinggi, betul. Dengar orang yang bagi arahan masa berbaris tu. Takkan kata baris, takkan macam tu. Baris tinggi. Ya? Ketika macam itulah Rasulullah memberi khutbah. Agak-agak tuan-tuan yang mendengar khutbah, kalau begitulah nada suara, diam ke? Boleh mengantuk? Tak boleh mengantuk. Nampak urat leher, nampak urat-urat pada dahi Rasulullah bila bercakap tentang neraka dalam khutbahnya. Betul. Tetapi ketika mana yang Rasulullah memberi nasihat secara intim tentang neraka, tentang dosa, tentang taubat, tentang kecintaan Allah, nada suara Rasulullah sangat melankoli, sangat syahdu, sehingga seperti ucapan orang yang nak mengucapkan selamat tinggal. Boleh faham maksud saya? Jadi nada. Kemudian yang keempat, senyum. Ya, seorang sahabat Rasulullah bernama Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa aku tidak pernah bertemu dengan Rasulullah melainkan baginda dalam keadaan tersenyum. Susah tahu nak senyum ni. Bukan senang. Senyum ketika kita gembira memang senang. Tetapi senyum yang kedua ni ada nilai pahala. Senyum untuk gembirakan orang lain. Inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Senyum bukan kerana gembira, tetapi senyum kerana nak gembirakan orang lain. Ini. Dan yang kelima, apa dia yang kelima? Yang lima saja, ya. Ada lima. Mengekalkan pandangan mata ni bagus. Kalau kita tengok Rasulullah SAW, apabila orang usai selesai dalam majlis Rasulullah SAW, mereka akan merasakan dialah yang paling diistimewakan oleh Rasulullah berbanding yang lain. Katalah ada 50 orang sekarang, usai saja majlis ni, setiap orang merasakan saya memberi tumpuan keistimewaan pada dia berbanding yang lain. Subhanallah, kenapa? Rasulullah sentiasa mengekalkan eye contact dengan orang yang dihadapinya. Bahkan, cuba tengok ya, saya nak buat contoh body language supaya ingat sampai bila-bila ya. Katalah saya sedang bercakap dengan seorang itu, tiba-tiba tuan yang sebelah bertanyakan soalan ataupun manggil saya akan macam ni saja. Saya akan palingkan muka je. Tetapi tidak bagi Rasulullah. Kalau orang ni bercakap ni, tiba-tiba dipanggil begini, Rasulullah akan memalingkan seluruh tubuhnya untuk menghadapi orang itu. Betul?
Jadi kalau anda berdepan dengan Rasulullah, anda jatuh cinta, mesti jatuh cinta, mesti jatuh sayang. Sudah senyum, sudah bagi perhatian dan sebagainya. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiru 5 ni mesti berjaya insya-Allah. Sebab tu kalau para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kadang-kadang mengikut langkah dan jejak Rasulullah tanpa rasional. Tanpa fikir apa sebab, kenapa dan sebagainya. Pernah satu ketika diriwayatkan seorang sahabat berjalan di satu padang pasir, dia sampai di satu posisi atau satu kedudukan, dia pusing 3 kali. 1, 2, 3. Kawannya ataupun sahabat yang di belakang bertanya, kenapa pusing 3 kali? Tak nampak roundabout pun, tak nampak apa-apa pun, pusing 3 kali. Aku biasa berjalan dengan Rasulullah di tempat yang sama, dan aku dapati Rasulullah pusing 3 kali, dan aku sampai ke tempat ni, aku pusing 3 kali juga. Bayangkan kalau sekecil-kecil itu tanpa rasional mereka ikut, apatah lagi sunnah yang besar. Sebab itu para sahabatlah yang dikatakan umat yang terbaik. Sebab itu kalau kita lihat kejayaan dunia di akhirat ini bergantung kepada bagaimana kita tiru orang yang berjaya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang orang yang berjaya. Dan kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kejayaan yang holistik dan juga multidimensi. Contoh, saya ambil contoh ya. Majalah Fortune ni majalah ekonomi. Pernah buat kajian di kalangan CEO yang bertaraf world class. Tetapi kajian tidak menumpukan kepada kejayaan CEO ni memimpin organisasi perniagaan mereka. Mereka telah terbukti berjaya. Ada billion dollar aset, ada ratusan cawangan di seluruh dunia, ya, aset macam-macam, pekerja dah ratus ribu. Tetapi dikaji bagaimana kepimpinan mereka dalam family. Macam mana CEO ni yang berjaya memimpin organisasi, bagaimana mereka berjaya tak memimpin family? Jawapannya sangat mengejutkan. Hanya 10% saja di kalangan CEO yang bertaraf world class ini tidak mengalami keruntuhan rumah tangga. 90% rumah tangga hancur. Tetapi tidak bagi Rasulullah. Rasulullah berjaya memimpin negara, Rasulullah berjaya memimpin masyarakat, memimpin dunia. Tetapi Rasulullah juga berjaya memimpin keluarga sendiri. Sehingga Rasulullah kata apa? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi, kata Rasulullah. Yang terbaik di kalangan kamu yang terbaik pada keluarganya, dan aku yang terbaik kepada keluargaku. Artinya Rasulullah berjaya di peringkat mikro, Rasulullah juga berjaya di peringkat makro. Boleh faham maksud saya? Anda siapa saja dalam hidup ni? Anda atasan. Rasulullah pernah menjadi superior, jadi ketua jeneral. Bagaimana Rasulullah ketika berada di atas adil dan kasih sayang kepada bawahan? Ya, anda seorang buruh, Rasulullah pernah jadi gembala kambing. Bagaimana Rasulullah loyal, setia kepada atasan? Anda di bawah, anda di atas. Boleh belajar daripada Rasulullah. Ketika menghadapi kesedihan tentang kematian, sungguh paling sedih ialah kematian, betul? Ya? Baik, sebut siapa saja anda yang pernah meninggalkan anda. Rasulullah semua ditinggalkan. Ketika Rasulullah dalam perut, ya, hamil, ya, ibunya Aminah hamilkan dia, baginda, ayahnya meninggal dunia. Kemudian ketika Rasulullah berumur 5 tahun, ibunya meninggal dunia. Dipelihara oleh datuknya meninggal dunia. Dipelihara oleh bapa saudaranya. Saat-saat dia memerlukan sokongan bapa saudaranya meninggal dunia. Dan tak lama kemudian, ya, Sri Kandi cinta Rasulullah, Siti Khadijah meninggal dunia. Betul? Dan di kalangan Rasulullah ada 7 orang anak. 6 anaknya meninggal dunia ketika Rasulullah hidup. Seorang saja yang meninggal dunia selepas Rasulullah wafat, iaitu Siti Fatimah. Jadi anda kehilangan datuk, anda kehilangan ibu, anda kehilangan ayah, anda kehilangan anak. Rasulullah dah mengalami semuanya. Betul? Inilah, ya, contoh yang terbaik. Anda miskin, Rasulullah hidup sebagai seorang miskin, menghadapi kemiskinan dengan kesabaran. Anda kaya, Rasulullah kaya. Ya, Rasulullah kaya 2 kali. Pertama, sebelum jadi Rasul, pada usia 25 tahun, Rasulullah bernikah dengan Siti Khadijah. Hantaran hadiah untuk Siti Khadijah 0,5 kilogram emas. Tolong angkat tangan sini siapa yang 0,5 kilogram emas. Belanja walimah, ya, walimah, kenduri walimah 100 ekor unta. Sangat kaya waktu tu. Dan pada usia 39 tahun Rasulullah sudah sampai peringkat, dengar ya, usahawan, Rasulullah ahli perniagaan. 39 tahun Rasulullah sudah sampai ke peringkat financial freedom.
Duit dah bekerja untuk Rasulullah. Sebab tu Rasulullah boleh bertahan di Gua Hira. Kenapa? Ketika kemuncak kejayaannya dalam bidang perniagaan, ya, dalam harta, waktu itu Rasulullah berada di puncak kegelisahan melihat umat dia. Ya, Rasulullah paling fikir, paling resah, paling gelisah tengok umat. Macam mana nak jadi umat ni, araknya, zinanya, judinya, tenung nasibnya, bunuh bayi perempuannya. Rasulullah berbeza dengan orang kaya sekarang. Makin kaya makin lupa. Bukan saja lupa umat, bukan saja lupa masyarakat, lupa pada diri dia sendiri. Tapi Rasulullah tidak begitu. Ya, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lihat ya, boleh diteladani daripada pelbagai dimensi. Baik. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, satu perkara yang kadang-kadang kita tertinggal dalam mendidik anak-anak kita ialah anak-anak kita perlu dididik supaya mengenali dan mencintai Rasulullah dan ahli keluarganya. Ini wajib bagi anak. Pernah satu ketika seorang bapa bertemu dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin ketika itu. Dia mengadu tentang anaknya yang derhaka. Oleh itu Sayyidina Umar sebagai pemimpin yang adil panggil anak yang didakwa dengan bapa yang mendakwa. Kedua-duanya dibagi right to be heard, dibagi hak untuk bercakap. Jadi setelah ayah yang mendakwa bagi tahu sebab apa dan kenapa anaknya derhaka, kemudian Amirul Mukminin Umar Al-Khattab tanya kepada anak tadi, bagi masa dia untuk bercakap. Anak tadi berkata, dengar wahai Amirul Mukminin, adakah hak yang patut diberikan oleh seorang ayah kepada seorang anaknya? Kata Amirul Mukminin, ada 3. Yang pertama, memberi nama yang baik. Yang kedua, memberi ibu yang baik. Yang ketiga, mengajar dan mendidik supaya mencintai Rasulullah dan ahli keluarganya dan Al-Quran. 3 perkara ini. Maka anak tadi bercakap, wahai Amirul Mukminin, ya, ayahku tidak memberi aku nama yang baik. Yang kedua, ayah tidak memberi ibu yang baik. Pesan pada anak-anak lelaki, ketika seorang anak memilih calon isterinya, dia bukan saja memilih calon isteri tetapi memilih calon ibu kepada bakal anaknya. Ini penting. Jadi pendidikan bagi seorang anak bermula bukan dalam kandungan, bermula ketika seorang lelaki memilih calon isterinya. Itu dah mula pendidikan. Dan yang ketiga, ayah tak pernah ajar aku untuk mengenali dan mencintai Rasulullah dan ahli keluarganya serta Al-Quran. Apa kata Amirul Mukminin? Sebelum anakmu derhaka, kamu dulu telah derhaka kepadanya. Betul? Jadi tolong kita jangan jadi ibu bapa yang derhaka. Ya, rupa-rupanya di dalam Islam, ibu bapa yang derhaka lebih penting kita bincangkan daripada anak-anak yang derhaka, kerana anak-anak yang derhaka hanya produk saja daripada ibu bapa yang derhaka. Kalau cerita Melayu tak ada lain lah, si tanggang, semua cerita anak tak dapat makan ikan temakul, telur ikan temakul, nak terus batu belah batu bertangkup, selalu cerita itu je lah. Tetapi ini kita ubah mindset kita. Anak derhaka adalah produk daripada ibu bapa yang derhaka, dan salah satu sebab anak ibu bapa jadi derhaka ialah tidak mendidik anaknya mengenali dan mencintai Rasulullah dan ahli keluarganya dan serta Al-Quran. Itu Baik. Seterusnya cinta ni mesti cinta yang sempurna, bukan cinta yang serpihan ataupun picisan. Cinta yang sempurna kita tengok dulu cinta yang tidak sempurna. Abu Talib, kalau kita kabungkan semua orang yang ada dalam ruang ini, dalam dewan ini, nak dibandingkan jasa kita menjaga Rasulullah dengan jasa Abu Talib menjaga Rasulullah, agak-agak lebih banyak mana? Jasa Abu Talib. Abu Talib kepung, Abu Talib lindung, jaga Rasulullah jangan dicederakan. Sebab itu semasa Abu Talib ada, orang kafir Quraisy tidak begitu berani untuk melukai ataupun mencederakan Rasulullah. Tetapi apa yang terjadi kepada Abu Talib? Tidak menerima Islam dan mati dalam kufur, dan cintanya tidak dinilai. Kenapa? Dia mencintai hanya tubuh Rasulullah,
hanya badan Rasulullah, hanya jasad Rasulullah. Sebab tu nak mencintai Rasulullah, jangan jasadnya saja, jangan badannya saja, tetapi apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang dikayakini oleh Rasulullah, apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Ini penting. Boleh? Ya? Ini. Jadi artinya cinta sempurna bila kita cinta hatinya, jiwanya, perjuangannya. Jadi kalau kita hanya mencintai jasad, itu tidak sempurna. Boleh faham? Seperti mana kadang-kadang kita mencintai isteri kita lah, hanya kerana jasadnya. Dulu masa ada body, ya, masa cantik, ya, tetapi bila dah tua, dah kendur, dah reput dan sebagainya, akhirnya apa kita kata? Ya, kita tak lihat lagi kecintaan, dah tak ada cinta lagi. Sebab cinta yang dilihat dengan, yang hakiki dilihat dengan pandangan mata hati, yang melihat budi, bukan melihat body. Boleh faham, ya? Itu cinta yang sempurna. Ya, baik. Yang kedua, Abu Lahab. Abu Lahab ketika diberitakan kelahiran Rasulullah SAW, hamba yang membawa berita itu dimerdekakan. Artinya sangat gembira. Dibuat kenduri. Ya? Tetapi akhirnya apabila Rasulullah berjuang, Abu Lahab lah penentang utama. Jadi, kalau kita kaitkan dengan keadaan sekarang ni, ya, kalau kita gembira hanya pada hari Maulid saja, berarak, berselawat dan sebagainya, tetapi hari-hari yang lain kita gunakan untuk menentang Rasulullah. Contohnya, ekonomi riba, kita masih sokong walaupun kita selawat. Betul? Ya? Kita masih mengumpat walaupun mengumpat tu Rasulullah SAW benci. Banyak perkara-perkara yang haram yang Rasulullah tak suka, banyak perkara-perkara yang halal yang Rasulullah suruh tegakkan, yang wajib Rasulullah suruh tegakkan, tapi kita tak tegakkan. Hanya pada hari Maulid saja kita gembira. Itu cinta tidak sempurna. Mengambil iktibar daripada kisah tadi. Boleh faham maksud saya, ya? Ini penting. Ya. Yang ketiga, Heraklius. Heraklius ni Raja Rom. Ya, Heraklius. Hercules, orang kata, ya, giliran. Kaisar. Ya, Kisra bagi Parsi, Kaisar, pendekatan Caesar. Ya, okey. Waktu dia menerima surat daripada Rasulullah, ini daripada Muhammad, pesuruh Allah kepada ini, dia cakap, kamu masuk Islam lah, kalau kamu terima Islam, kamu selamat, ya. Tetapi kalau kamu menolak, kamu akan menanggung dosamu dan dosa rakyat-rakyatmu, ya. Waktu membaca surat itu, sudah terdetik oleh Heraklius ni, dia nak beriman dah. Tetapi apabila dia baca body language menteri-menteri kabinet dia, atau orang keliling dia tengok body language ni macam menentang kalau dia masuk Islam. Akhirnya dia menolak Islam. Boleh faham, ya? Walaupun hatinya dah nak, tetapi oleh kerana temptation, godaan kuasa mungkin hilang, gunting harta mungkin hilang, kedudukan mungkin hilang, maka waktu dia refuse, dia tolak iman. Jadi inilah juga yang patut kita bincangkan. Kita hari ini kadang-kadang nak ikut sunnah, tetapi kerana bos tak suka, betul? Kita nak buat sesuatu yang baik, kadang-kadang mak mentua tak suka, betul? Dan orang-orang yang tak suka, maka untuk menjaga nama, untuk menjaga hubungan, kadang-kadang kita rela mengorbankan Islam. Boleh faham maksud saya? Ini juga cinta yang tidak sempurna. Ada saya baca, ya, ada saya temui, saya dah terlibat dalam bahagian latihan ni dah 250 organisasi selama 20 tahun dalam training, ya. Ada orang-orang pegawai, pengurus-pengurus dalam bank konvensional, dia boleh tinggalkan kerja untuk jadi eksekutif biasa dalam bank Islam. Dia terpaksa kurang gaji 3,000 kadang-kadang untuk terima hanya untuk hijrah daripada bank konvensional kepada Islam. Ini bukti cinta. Betul? Ini bukti cinta. Sebab apa? Dia kehilangan tak apa, asalkan dia dapat cinta. Boleh, ya? Ada juga orang, minta maaf, ya, kadang-kadang dia buka butik ni yang semua mendedahkan aurat, ya, yang bertudung tapi tidak menutup aurat. Boleh faham, ya? Yang bertudung tapi tidak menutup aurat. Tapi kalau dia hijrah sungguh-sungguh kepada yang menutup aurat, dia kerugian. Jadi kenapa? Kerana cintanya tidak sempurna. Betul, ya? Kalau cinta yang sempurna, sanggup korbankan yang lain. Baik, Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani ini menanti-nanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kedatangan Rasulullah sudah disebut dalam Injil dan juga dalam apa? Taurat. Taurat, Yahudi, Injil, Nasrani. Dah diceritakan. Tetapi apabila lahir Raja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menolak. Kenapa mereka menolak? Hasad, dengki. Apa dia hasad? Hasad ini ialah
kita tidak senang orang lain mendapat nikmat. Kenapa orang lain yang dapat nikmat? Kenapa bukan kita? Itu fasa yang pertama, hasad. Kenapa orang lain dapat? Kenapa aku tak dapat? Itu fasa pertama. Fasa yang kedua ialah cuba menghilangkan nikmat yang orang lain itu dapat dengan lisan dan juga perbuatan. Itu fasa yang kedua. Jadi orang Yahudi dan Nasrani ni, kenapa mereka tak boleh terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walaupun di dalam Al-Quran sendiri menceritakan mereka dengan Rasulullah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Rasulullah seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Anak-anak kita, bukan saja terang-terang, ketika dalam gelap pun kalau dia ada cahaya sikit di jalan, kita tahu itu kelibat anak kita. Betul. Begitulah orang Yahudi dan Nasrani. Mereka kenal. Tetapi kenapa mereka tolak? Kerana mereka menjangkakan Nabi akhir zaman mesti di kaum mereka. Tetapi kenapa di kalangan Arab? Kenapa tidak Bani Israel? Boleh faham maksud saya? Kenapa? Hasad, dengki. Sebab tu saudara-saudari yang dikasihi sekalian, hasad, dengki bahaya. Khilaf antara ulama, mana mazmumah yang besar? Sama ada kibir, ada ego, ataupun takabur, ataupun hasad, dengki. Hasad, dengki menyebabkan kita menolak kebenaran dalam kita tahu itu satu kebenaran. Boleh faham maksud saya? Begitu juga ego. Ego menyebabkan kita menolak kebenaran walaupun kita tahu itu satu kebenaran. Ini bahaya. Jadi kita kena jaga. Jangan ada hasad, jangan ada takabur. Kenapa? Bila ada hasad dan takabur, ini menjejaskan cinta. Baik. Cinta yang sempurna, saya ambil dua cerita. Saya tak ambil cerita Abu Bakar, yang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mencintai Rasulullah, Sayyidina Umar. Saya nak ambil dua ni. Kenapa? Cinta Najasyi dan cerita Uwais Al-Qarni. Kerana mereka ada persamaan yang kita boleh teladani di sini. Najasyi, dia tidak pernah mengenal Rasulullah, tak pernah berjumpa Rasulullah. Tapi dia beriman kepada Rasulullah. Sangat membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Najasyi. Yang mana dia adalah seorang raja yang adil dan boleh mendengar kebaikan, kebenaran daripada Ja'far bin Abi Talib dan akhirnya beriman. Dan dia jadi wakil ketika Rasulullah bernikah dengan isteri yang kedua selepas kematian Siti Khadijah. Dan kematiannya diberitakan kepada Nabi Muhammad. Najasyi sudah meninggal, kita salah ghaib. Begitu hebat, tak pernah jumpa Rasulullah. Begitu juga Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, insan yang tidak dikenali di bumi tapi dikenali di langit. Sepatutnya time ataupun masa Uwais Al-Qarni dia boleh jadi sahabat Rasulullah. Sahabat siapa dia? Istilah sahabat, orang yang bertemu dengan Rasulullah, dapat bertemu dengan empat mata, beriman dan mati dalam keadaan beriman. Itu sahabat. Uwais Al-Qarni dia hidup sezaman Rasulullah. Dia datang nak jumpa Rasulullah dalam satu riwayat, dia nak bertemu Rasulullah di rumah. Tetapi Rasulullah tak ada di rumah. Maka dia balik kerana dia minta izin kepada ibunya untuk bertemu Rasulullah di rumah. Tapi waktu itu Rasulullah tidak ada di rumah. Boleh faham? Dia balik. Artinya Uwais Al-Qarni bukan sahabat, dia hanya tabi'in saja. Boleh faham? Sebaik-baik tabi'in. Jadi rupa-rupanya walaupun dia tak pernah jumpa Rasulullah, Rasulullah kata apa? Pesan kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, kalau aku dah meninggal, wafat nanti, kamu carilah Uwais Al-Qarni dan minta doa pada dia. Boleh faham artinya aneh cinta. Walaupun tak berjumpa boleh cinta. Walaupun tidak bertemu mata tapi boleh bercinta. Sebab itu dengan cinta boleh kembara melalui time, tidak terikat oleh time and space. Tahu? Masa dan ruang, bukan. Cinta soal rasa. Dia tak terikat dengan masa dan ruang. Artinya walaupun kita sudah terpisah 1400 tahun daripada Rasulullah, tetapi kita masih ada cinta yang boleh kita bertemu ataupun berdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada 4. Ni tadi why, sekarang how. Mula-mula saya terangkan tadi what. Kemudian saya terangkan tentang why. Sekarang ialah how. Boleh faham Bagaimana kita nak cinta? Ni kita nak buat seteruslah. Pertama, mengenal. Nak kenal Rasulullah, sebab tak kenal maka tak cinta. Untuk kenal kena belajar. Kena belajar. Yang kedua, kena menteladani. Bila kita menteladani, artinya apa yang kita belajar tadi melalui sirah Rasulullah ke, sunnah Rasulullah ke, Al-Quran dan hadis ke, kita nak amalkan.
Ini menteladani. Dan yang keempat ialah kita bila cinta banyak mengingat, bila mengingat banyak menyebut, dan tanda kita menyebut pada Rasulullah bukan sebut-sebut begitu saja, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat ialah kita membela dan memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekiranya ada orang yang mencerca Rasulullah, kita akan bangun membela. Membela tu mengikut keadaan. Kalau kita ada kuasa, dengan kuasa. Kalau kita ada ilmu, tulis buku, tulis artikel, bela Rasulullah. Betul. Kalau kita tak ada, tak tulis pun tak boleh, dengan kata-kata. Memberi penjelasan kepada Rasulullah. Sekarang ada Twitter, sekarang ada Facebook, apa saja. Kalau Rasulullah dicerca, kita bela. Itu bukti kita cinta. Betul baik. Cuba kita tengok satu persatu. Mengenal, artinya belajar sirah. Kalau kita belajar sirah, jangan hanya belajar yang tersurat, tetapi ambil yang tersirat. Jangan hanya kita baca 5W1H. When, who, when, why, itu saja. Tetapi ambil ibrah. Ibrah tu ambil yang tersirat, ambil hikmah dia sebagainya. Contoh, daripada kelahiran Rasulullah sampai wafat. Cuba kita tengok apa hikmahnya Rasulullah menjadi gembala kambing. Contohnya, Rasul-Rasul semua jadi gembala kambing. Saya nak tanya tuan-tuan, bukan tanya untuk merendahkan, tidak. Tanya untuk menimbulkan curiosity, kesedaran. Kenapa semua Rasul membela kambing? Kerana kambing susah. Kerana kambing ialah binatang yang banyak PL. 40 kambing, 40 kelakuan lain. Dan dulu, jangan bayangkan membela kambing di Malaysia, rumput banyak. Di sana kalau nak bela kambing ni kena bawa jauh-jauh untuk makan, sama kadang-kadang berminggu-minggu duduk dengan kambing. Ini. Sebab itu bila dikatakan tentang pemimpin, Rasulullah kata kullukum ra'in. Setiap kamu adalah gembala. Boleh faham? Gembala. Jadi kalau di sana tengok bezanya kambing di sini dengan kambing di sana, di tanah Arab, supaya kita dapat latar di gembala kambing yang Rasulullah lalui. Kalau sini, kambing jalan dulu, tuan jalan belakang, pukul kambing, kawal, betul. Sana tidak, tuan jalan dulu, kambing ikut belakang. Kenapa? Bau kambing dengan bau tuan sama dah. Artinya duduk sekali, sama. Sebab tu nak jadi pemimpin, bukan saja kita arah nak kerja dua, mesti ada simpati, memahami, mesti ada empati, merasai kesusahan orang. Boleh faham Sebab tu sebelum memimpin manusia, pimpin kambing dulu. Mungkin itu. Kemudian kalau kita tengok Rasulullah sebagai ahli perniagaan. Apa kejayaan Rasulullah dalam perniagaan? Hanya kerana kejujurannya ke? Kerana amanah ke? Bukan. Rasulullah berjaya bukan saja kerana amanah, tetapi Rasulullah profesional dalam perniagaan. Rasulullah tahu tentang marketing. Rasulullah tahu tentang roadmap perjalanan Syam pada musim panas, Yaman ke musim sejuk. Macam mana Rasulullah dengan sifat amanah, tidak menipu, dan sebagai fatanah, tidak ditipu. Betul? Kita meniaga ikut Nabi. Memang tak tipu, tapi kena tipu selalu, kan? Jadi macam mana caranya begitu? Subhanallah. Bagaimana kaedah dakwah Rasulullah, tawan hati. Bagaimana Rasulullah SAW memerangi kejahilan dan kedegilan dengan kasih sayang. Apa yang Rasulullah SAW lalui dalam Isra' Mi'raj. Kenapa belah dada dulu, kemudian baru naik burak. Bukan naik burak dulu, baru belah dada. Contoh. Bila kita teliti, telusuri satu-satu tentang hijrah Rasulullah yang profesional, bagaimana Rasulullah atur strategi, cara Rasulullah berfikir, planning Rasulullah dalam hijrah dan sebagainya. Begitu juga dalam khutbah wida. Apa 12 pesanan Rasulullah dalam khutbah wida? Bagaimana ketika Rasulullah nak wafat? Apa pesanan Rasulullah ketika... Semua tu dalam pengetahuan kita. Kita belajar yang tersirat. Akhirnya, apabila dah belajar dengan ilmu, tunduk akal. Sekarang nak tunduk hati. Supaya sejarah itu dirasai. Feeling. Sebab manusia bertindak bukan atas dia fikir, bukan atas pengetahuan. Manusia bertindak atas apa yang dia rasa, atas kemahuan. Boleh faham maksud saya? Jadi akhirnya, kita nak kenal dengan hati. Contoh, saya buat contoh Contoh. Kalau orang tanya, mak saya siapa nama? Saya kata, mak saya Khadijah. Nama mak saya Khadijah. Umur berapa sekarang? Umur dia 78. Okey. Kemudian saya pun cerita mak saya tinggi orangnya, begini-gini, keturunan macam mana, rupanya macam mana. Saya ceritalah pada anda semua. Anda boleh detect lah satu-satu catat.
Tapi pengenalan anda terhadap mak saya tak sama dengan pengenalan saya dengan mak saya. Betul? Saya ada peristiwa. Saya ada insiden. Saya ada suka duka yang saya lalui dengan mak saya. Yang menyebabkan kadang-kadang sebut saja nama mak saya boleh mengalir air mata. Boleh? Sebab saya dah lalui perjalanan itu. Dan saya kenal mak saya bukan dengan maklumat yang saya berikan pada anda. Saya kenalkan dari hati saya. Boleh faham? Begitulah para sahabat, begitulah yang kita kendaki apabila mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu subhanallah, ada kalimah yang dulu yang dikata laukana bainana, laukana bainana ni apa artinya? Seandainya Rasulullah masih ada. Sebenarnya kalimah ini pernah ditegur oleh ulama-ulama sufi. Ulama sufi kata bukan seandainya, memang Rasulullah bersama kita. Tapi kita ambil lah, kita tak nak gaduh-gaduh. Kita umat Islam Malaysia memang suka gaduh. Bila Maulid Rasul, jadilah gaduh lagi, betul? Ada yang kata boleh, ada yang tak boleh. Kita senang aja. Soalnya bukan soal perayaan, tapi konten dia. Boleh Okey, orang yang nak kata begini ada hujah, orang yang nak kata begitu ada hujah. Semua masing-masing yang hujah. Betul? Tetapi yang tak ada hujah apa? Bergaduh. Itu tak ada hujah. Jadi kita kembali kepada yang kita Seandainya Rasulullah bersama kita, cuba kita tengok Kita dah belajar dah. Contoh sirah Rasulullah tadi. Bila kita berdepan dengan situasi dan kondisi dalam keadaan yang kita hadapi sekarang, cuba kita apply balik prinsip-prinsip yang telah diaplikasikan oleh Rasulullah dalam situasi yang sedang kita hadapi. Contoh balik lewat, isteri tidur, tuan. Dalam sirah mengatakan bahawa Rasulullah pernah balik lewat, kerana berdakwah, kerana urusan-urusan perjuangan. Bila dia bagi salam, isteri 3 kali salam, isteri tak buka pintu, buka kain ridak atas, tidur depan tu. Saya tak suruh lah. Kalau kita dah bagi WhatsApp, kita dah call, isteri tak bangun lagi. Kita dah bangun. Betul. Saya tak suruhlah tuan tidur dekat garaj kereta. Bukan. Tapi kalau isteri dah lewat buka 15 minit ke 20 minit, kita buka, cuba senyum. Terima kasih. Ini dah muka masam. Kenapa tak buka ni? Kan tadi WhatsApp tadi dah macam mana? Tuan saya dah bagi tahu kita lewat. Kita tak aplikasi prinsip dia. Betul? Prinsip Rasulullah adalah sabar ketika berdepan itu. Ini yang dikatakan. Contoh, dalam sejarah menunjukkan bagaimana Rasulullah lalu satu jalan dipenuhi oleh duri-duri dan halangan-halangan. Siapa yang buat? Wanita Yahudi, betul? Dan satu ketika Rasulullah lalu, jalan lengang. Tak ada halangan, tak ada najis, tak ada duri. Betul? Rasulullah tanya kenapa? Kerana wanita yang buat itu sedang sakit. Rasulullah jarah buat baik kepada orang buat jahat. Akhirnya orang itu masuk Islam, betul? Okey, sekarang kita prinsip yang sama, contoh kita bila ada traffic jam masa musim perayaan, berapa ramai orang kita pergi lorong kecemasan. Yang lorong kecemasan itu membantu ke membuntu? Membuntu, betul. Prinsipnya tadi wanita Yahudi membuntu, Rasulullah memberi lapang, betul. Tetapi dalam kehidupan macam tu. Kadang-kadang kita malu. Ada kereta yang ada selawat kat belakang dia, selawat cintai Rasulullah. Buka kereta, buang sampah. Subhanallah. Ini real. Rasulullah SAW pernah menjadi imam, nak baca surah yang panjang, anak ada terdengar bayi menangis. Rasulullah pendekkan bacaan. Kenapa? Kerana Rasulullah kata tentu ada ibu yang punya anak itu risau, anaknya menangis. Jadi pendekkan bacaan. Betul? Okey, kita semayang di RNR waktu maghrib kan singkat, surau kecil je, betul? Orang tengah nak ambil wuduk, orang sedang tunggu untuk solat, kita baca surah punya lah panjang, kemudian imam doa panjang-panjang, betul Kenapa? Prinsipnya gitu, tak nampak aplikasinya. Subhanallah. Ini pada hari Jumaat, contoh, ini selalu terjadi di Singapura. Alhamdulillah saya tengok mereka profesional mengatur parking kereta. Sekarang kita datang lewat, oleh kerana dah terlewat, kita double parking. Sepatutnya bila kita dah terlewat, nanti kereta kita double parking, kita keluar cepatlah, betul? Tetapi kita tega solat sunat, wirid panjang, orang nak keluar makan, orang nak kerja. Mana prinsip kita?
yang dikatakan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah pendengar yang baik. Rasulullah adalah pendengar yang baik. Sebab the first duty of love is to hear. Oleh kerana Rasulullah ni pencinta sebenar, ya, sebab tu Rasulullah adalah pendengar yang paling baik. Rasulullah memberi hak untuk mendengar bukan saja pada isterinya, pada anaknya, bahkan pada musuhnya. Utbah bin Rabi'ah datang untuk menawarkan Rasulullah SAW supaya berhenti berdakwah dengan tawaran kuasa, harta dan wanita. Rasulullah bagi peluang untuk dia dengar. Dia cakap, Rasulullah dengar. Akhirnya dah habis cakap dah. Rasulullah tanya, sudah habis wahai Utbah? Dah habis dah? Baru Rasulullah sambung. Betul. Kita kadang-kadang minta maaf, ya, apa yang nak dicakapkan oleh Utbah confirm benda yang batil, benda yang salah. Apa yang nak dicakap oleh Rasulullah confirm suatu kebenaran, tapi Rasulullah bagi laluan hak untuk mendengar walaupun yang mendengar tu salah. Betul tak? Ini tidak. Kita dengan isteri, kita dengan suami, betul. Kadang-kadang isteri nak menyampuk sikit, you diam. Dalam hal ni I lebih faham daripada you. Betul. Kadang-kadang ketua pejabat, marilah kita buat brainstorming, semua orang bawah. Bila orang bawah nak bagi pandangan, saya dah tahu dah. Alih-alih semua. Macam mana? Ini yang menunjukkan bahawa, ya, prinsip-prinsip yang ada di zaman yang dialami oleh Rasulullah tu tidak kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini ya. Subhanallah, kadang-kadang kita terujilah isteri kita ni nak cakap kita. Kadang cakap tu replay je, ya. Ulang-ulang dah kita cakap, tetapi ialah the first duty of love is to hear. Betul. Kita pun dengar 10 minit dah habis, lama sangat lah you cakap, pendekkan sikit. Tapi Rasulullah pernah diberitahu pada suatu malam Rasulullah mendengar 12 kisah suami isteri yang diceritakan oleh Siti Aisyah. 12 kisah. Artinya daripada tengah malam sampai menjelang pagi lah tu, ya. Dengar. Sabarnya Rasulullah SAW mendengar, ya. Ini penting, ya. Siapa yang tidak mendengar bisikan terpaksa mendengar jeritan. Itu saja, ya. Jadi kita kena selalu, ya. Gitu. Baik. Kita yang ketiga apa? Berselawat, ya. Saya terus kepada satu hadis, ya, yang menggambarkan bagaimana Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ya, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dalam doaku, ya, aku berselawat kepada Rasulullah." Ingat, ya. Selawat dalam doa ialah menggamit perhatian Allah kepada doa kita. Kalau Tuan Guru, ya, Ni Aziz pernah bagi tahu bahawa selawat ni umpama bawa hadiah kepada seorang untuk kita menyatakan hajat kita. Jadi hadiah yang disukai oleh Allah ialah selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ubay bin Ka'ab kata, dalam doa aku, kalau aku berselawat 1/4 daripada doa aku, macam mana? Kalau kau tambah lebih baik, kata Rasulullah. Kalau aku buat setengah, kalau kau tambah lebih baik. Kalau aku tambah 2/3, kalau kau tambah lebih baik. Kalau seluruhnya, sekarang Rasulullah. Artinya, subhanallah, dalam doa kita banyakkanlah selawat. Dan sebagai ganjaran, sebagai imbuhan daripada sifat itu, Rasulullah SAW menjanjikan 2. Siapa yang banyak berselawat. Pertama, gelisahnya hilang. Yang kedua, diampuni oleh dosa. Diampuni dosa-dosanya. Gelisah kita hilang. Jangan, ya, kalau kita resah, kita gelisah, banyakkan berselawat. Kalau resah, gelisah, ya, kadang-kadang banyak berselawat. Kita nak tahu kita okey tidak okey, kita bangun tidur. Kalau kita bangun tidur, kadang-kadang ceria kan? Itu bagus. Tapi kalau kita bangun tidur ada gelisah, ada resah, diganggu oleh mimpi-mimpi tak elok, cepat berselawat dan berdoa. Ya, awal-awal. Kemudian selawat ni, kalau kita tengok yang tadi, ya, adalah hubungan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau solat adalah hubungan hati kita dengan Allah, solat tu silah kan? Hubungan, silaturahim. Solat adalah silah kita dengan Allah. Kalau orang tak solat, artinya orang yang putus hubungan dengan Allah. Seperti mana layang-layang putus tali. Begitu juga kalau kita nak buat hubungan kita dengan Rasulullah, ialah dengan berselawat. Pastikan hati kita, diri kita berselawat sekurang-kurangnya. Tengok, ya, 100 kali satu hari. Paling kurang. Banyak lebih baik selawat. Bahkan selawat ni berpahala walaupun kita terlalai. Kalau yang lain-lain, kalau kita doa yang guna lain-lain, kalau terlalai tak dapat pahala, betul. Tetapi kalau selawat terlalai,
masih dapat pahala. Ini bahasan ulama. Ada mengatakan. Ya. Kemudian salah satu cara untuk kita dapat syafaat ialah dengan selawat. Syafaat ni banyak pembahagian. Syafaat untuk dipercepatkan di padang mahsyar, itu syafaat umum lah. Syafaat orang yang banyak pahala masuk ke dalam syurga tanpa hisap, perlukan syafaat. Syafaat orang yang sikit pahala, banyak dosa tapi minta syafaat supaya dapat masuk syurga, perlukan syafaat. Artinya syafaat ni suatu yang perlu dan wajib kita usahakan. Caranya ialah dengan banyak berselawat. Orang ingat kita, kita ingat orang. Betul? What you give, you get back. Ya, ini penting. Ya. Baik, tawasul dalam kita berdoa itu ya. Satu lagi, ya, ingat ya. Kalau Allah perintah kita untuk solat, Allah tidak solat. Kalau Allah perintah kita puasa, Allah tak puasa. Tapi bila Allah perintah kita berselawat, Allah sendiri berselawat. Ingat ya. Innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah sendiri berselawat. Malaikat sendiri berselawat. Artinya, bila Allah perintahkan kita berselawat, Allah sendiri berselawat. Itu menunjukkan selawat itu satu yang penting dan besar. Baik. Okey. Di sini yang kita sebut tadi ya. Cinta, love is a verb. Love not a word. Boleh faham ya? Love is a verb. Verb adalah tindakan. Bukan hanya kata-kata dan perkataan. Sebab tu saya katakan tadi ya, tak cukup kita banyak berselawat, banyak berarak, banyak menjunjung spanduk, ya. Boleh. Saya tak katakan ini salah. Ada kata setengah, apa guna berarak-arak? Tak apa, beraraklah. Tak apa, nak tunjuk kecintaan. Apa salahnya? Betul. Nak apa marhaban? Boleh. Nak berqasidah? Boleh. Asalkan benda tu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham maksud saya? Ini. Yang ada yang afdal dalam hadis, ada yang disusun oleh ulama-ulama, betul? Ada yang disusun oleh ahli sufi, semuanya baik, ya. Kita jangan, yang salah ialah orang yang tak berselawat, orang yang tak berqasidah, orang yang tak berburdah, itu saja. Ya. Tapi cara-cara masing-masing tu cara. Ada orang yang dengan pengajian, ada orang yang suka selawat badawiyah, ada tafrijiyah, ada ibrahimiyah, macam-macam jenis selawat. Boleh faham maksud saya? Jangan pula ada orang kata orang ni selawat ni baik, ni orang ni selawat ni baik, itu kata baik, ini kata baik, tak payah selawat lah. Ada itu. Macam ada orang pakai seluar, jin ada pakai seluar ini pun, lebih baik tak pakai seluar lah. Macam mana macam tu pula. Betul ya? Jadi kita pilih sajalah ya, yang mana elok kita yang sesuai dengan jiwa kita. Ya, begitu. Subhanallah ya. 4 ni kalau boleh kita imarahkanlah tempat kita ya. Pertama, kita bila Rasulullah sampai ke Madinah, Rasulullah pertama salam. Sebarkan salam. Ini boleh mengingatkan kasih sayang kalangan kita. Yang kedua ikram. Ikram ni ya, kasih sayang, kemesraan. Ikram muslimin. Bantu membantu. Yang dapat nikmat kita ucapkan tahniah, yang dapat musibah kita ucapkan takziah. Ini ikram. Betul? Yang ketiga ta'am. Ta'am ni apa? Makan. Makan pun adalah satu cara untuk menguatkan ukhuwah. Sebab tu selalu menunjukkan makan-makan. Rasulullah ketika mula berdakwah buat kenduri 2 kali. Ya? Satu yang Rasulullah diherdik, satu lagi dah selektif. Artinya makan-makan ni penting. Dengar ya. 2 perkara yang kita kena jaga dalam rumah tangga kita. Yang pertama solat berjemaah, yang kedua makan berjemaah. Solat berjemaah kita dengan Allah, makan berjemaah kita dengan manusia dalam rumah tangga tu. Ini penting. Kalau masjid, minta maaf geng-geng masjid. Geng-geng masjid ni tolong bagi ya satu yang baik, sambutan yang baik bagi orang yang tak datang masjid pada waktu solat, waktu ada program, tapi datang masjid waktu makan. Jangan kata macam ni. Lah semayang sini-sini lah. Ya. Waktu solat jemaah tak nampak muka, gotong royong tak nampak muka, makan datang. Jangan macam tu. Dia datang tu, waktu itulah kita dakwah. Boleh faham maksud saya? Begitu juga tentang kupon-kupon kurban ni. Jangan beda di kalangan kita je. Bagi orang yang selalu tak datang ni, datang kita raikan. Betul? Sebab itu penting. Makan-makan ni menyebabkan kita hilang gap. Betul ya? Sebab tu selalu kita tulis dalam mana banner-banner ya. Sambutan Maulid Rasul. Bawah tu dalam kurungan makan disediakan. Betul. Ceramah perdana, jamuan disediakan.
Itu cara tarik. Kalau tak dapat tarik lagi, tukar. Makan perdana. Ceramah disediakan. Ya. Makan besar-besaran. Kuliah sebagai selang-seli. Ya. Ni begitu ya. Kita harap begitu ya. Memperjuangkan sunnah. Yang keempat, kita memperjuangkan. Tak cukup jadi soleh, tapi jadi musleh. Sebab Rasulullah tu soleh wa musleh. Soleh tu orang baik. Musleh itu orang yang memperbaiki keadaan dan memberi kebaikan. Selalunya orang soleh, orang suka, tahu. Tapi bila nak jadi musleh, orang tak suka. Ada setengah-setengah ibu bapa rajin pergi semayang. Itu ibu bapa yang soleh, solehah. Tapi anak tak pernah datang. Tak diajak. Itu dia soleh tapi tidak musleh. Jadi mesti berjiwa hamba sebagai soleh, berjiwa khalifah sebagai musleh. Ini penting. Jadi kita kena memperjuangkan, menegakkan sistem hidup Islam. Sekarang ada apa? Kempen BMF kan? Apa BMF? Buy Muslim First. Ya. Kita kena sama-sama jalankan program ini. Tetapi kepada orang Islam sini kita nak sedarkan, jangan hanya kempen BMF saja. Pastikan juga produk-produk Islam, dengar ya, produk-produk orang Islam adalah halal dalam erti kata yang sebenar. Jangan ada masih lagi kita tak cakna, kita tak sensitif dengan ingredient, dengan bahan-bahannya, emulsifiernya, gelatinnya dan sebagainya. Cakap hanya Islam kita pun beli. Orang Islam tak cakna tentang itu. Boleh faham maksud saya? Kadang-kadang minta maaf, cara kita melayan pelanggan pun kalah dengan cara non-Muslim punya melayan pelanggan. Kita konten kita memang halal, kontainer kita lemah. Tengok kadang-kadang saya kadang-kadang nak hantar dobi juga, nak pergi hantar dobi yang Islam lah selalu. Kita bagi kerja kat dia macam kita rasa bersalah. Kita rasa bersalah tengok muka dia, tengok kita tu, rasa bersalah nak bagi apa? Yang ini dia senang je, tengok bagi catik. Okey, bila mau ambil? Saya kata boleh 3 hari. Oh, kalau 3 hari susah sikit, kalau macam ni boleh tak? Kita pun boleh. Ini tak. Awal-awal lagi, belum kita hantar, belum lagi catit. 4 hari 5 hari awal lagi, subhanallah. Muka pun dah tak invited. Ya, jadi cuba kita tengok bukan saja kempen Buy Muslim First, tetapi kita mestilah meningkatkan kualiti sama ada barang ataupun kualiti perkhidmatan ataupun customer service kita di kalangan orang Islam dan juga kepada orang bukan Islam. Boleh faham maksud saya? InsyaAllah. Itu yang kita kena belajar Bilal-Bilal, orang yang nak bagi pengumuman. Sekarang masjid-masjid bagus dah. Yang bagi pengumuman hari Jumaat, suara garau-garau, jantan-jantan tu, macam suara M. Nasir pun ada. Selepas ini pengumuman kita ada kuliah, sedap dia punya suara kan. Kalau dulu pasal peringkat yang awal-awal, minta maaf lah. Malam ni malam Jumaat ada baca Yasin. Siapa yang nak tengok TV, nak buat maksiat, pergi lalu balik rumah masing-masing. Agak-agak orang datang ke? Macam tu ya. Jadi itu faqula lahu qaulan layyinan. Faqula lahu qaulan layyinan ni ialah cakap kamu dengan lembut. Ini pesan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika Nabi Musa dan Nabi Harun nak jumpa orang yang paling jahat, iaitu siapa? Firaun. Nak jumpa Firaun pun cakap lemah lembut. Apatah lagi kita sama. Betul apa lagi dia klien kita dan sebagainya. Baik. Ada 5 minit lagi Saya teruskan kepada muhasabah kita Muhasabah cinta kita pertama betul-betul kalau kita cinta, amalkan inilah yang saya cakap tadi, filosofi apa, kenapa dan bagaimana. Yang ini tips, terus buat. Dalam kuliah ni kita nak 3 je, faham, ingat, amal. Faham, ingat, amal. Kalau kita faham, ingat, tak amal, tak ada apa-apa juga. Macam tanam pokok tak ada buah, macam ada bunga tak ada harum. Jadi kena amal. Tips dia yang pertama, mulai sekarang sekurang-kurangnya 100 selawat. Siapa yang dah banyak, alhamdulillah, tambah lagi selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkan kita sebagai handphone, selawat sebagai charge. Hari ni kita tak charge lagi bateri handphone kita tu, tak. Jadi hari ni hati kita tak selawat lagi, artinya tak charge, artinya bateri kita weak. Jadi kita selawat. Selawat yang paling afdal solat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tahiyat akhir. Itu. Kalau paling lekeh pun tak apa, asalkan selawat. Allahumma salli ala
Muhammad itu. Allahumma salli ala alihi wa sahbihi wasallim pun boleh. Kalau tidak Allahumma salli ala Muhammad pun boleh. Ya. Apa banyak. Yang kedua, lelaki. Ya, 3 perkara yang Rasulullah tak pernah buat sendirian. Pertama, solat berjemaah. Yang kedua, makan berjemaah. Yang ketiga, musafir berjemaah. Rasulullah tak pernah musafir sendirian. Rasulullah tak pernah solat sendirian. Rasulullah tidak pernah makan bersendirian. Melainkan solat berjemaah, musafir berjemaah, makan berjemaah. Tolong kat rumah, hidupkan makan berjemaah. Kurang-kurangnya satu hari sekali. Jangan sampai mak makan pukul 2.30, ibu makan ayah makan 3.30, anak-anak pukul makan 11.30, tak pernah makan berjemaah. Kerana makan berjemaah mengeratkan ukhuwah. Sangat mengeratkan ukhuwah. Dan tolong jaga suasana makan berjemaah, jangan ada teguran, jangan ada kemarahan semasa makan. Nak tegur lepas solat, bukan masa makan. Nak bagi warning anak kita, bukan masa makan. Masa makan cerita seronok-seronok je. Itu Yang ketiga, berapa banyak dan kekerapan kita bersedekah. Tolong, bersedekah ni burhan. Burhan artinya bukti. Sedekah daripada perkataan swad dal qaf. Itu juga perkataan siddiq. Siddiq artinya membenarkan. Sedekah ialah membenarkan kita. Membenarkan iman kita. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnakum yunfiqun. 3 beriman kepada yang gaib, mendirikan solat dan sedekah. Sedekah ni kalau boleh tidak ada hari melainkan kita bersedekah. Tidak ada hari melainkan kita bersedekah. Sedekah tak payah banyak, RM1 pun boleh, 50 sen pun boleh dan sebagainya. Sedekah dalam bentuk harta, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk kata-kata baik, dalam bentuk senyuman, dalam bentuk doa. Kita sentiasa ada untuk bersedekah, insya-Allah. Baik. Kemudian solat-solat sunat, kena banyak solat sunat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat banyak solat sunat. Tapi kena dua-dua jaga berjihad pun ada. Rasulullah bengkak kakinya dalam solat, Rasulullah patah giginya dalam jihad. Ingat tu dua-dua. Rasulullah solatnya hubungan dengan Allah, jihadnya dengan hubungan dengan manusia. Dua-dua dah. Hablum minallah, hablum minannas. Betul. Begitu juga Rasulullah indoor dia dengan isterinya baik, harmoni. Rasulullah sering minum di bekas yang sama, bukan bekas yang sama, di bibir yang sama tempat isterinya minum. Rasulullah selalu mandi bersama dengan isterinya. Rasulullah bukan saja berlari dengan Aisyah Humairah, tapi Rasulullah SAW sering mematahkan kaki lututnya untuk dipijak oleh Saudah yang berbadan besar untuk naik unta. Faham? Artinya macam sekarang ni umpama buka pintu kereta untuk isteri lah. Betul? Ada suami yang buat? Tak ada. Ada juga suami yang buat. Boleh buat Ustaz kalau isteri baru atau kereta baru. Gitu. Jadi Rasulullah tadi indoor sering dengan isterinya mandi dan sebagainya, tetapi Rasulullah sentiasa berdakwah, berjihad di luar. Jadi Rasulullah ni hebat indoor, hebat outdoor. Jangan ambil satu-satu. Ini solat jemaah tak datang, gotong royong tak datang, mana? Amalkan sunnah Ustaz, mandi bersama. Asyik mandi bersama je. Ambillah juga yang dakwah, yang jihad tadi Jangan ambil satu je Kemudian yang terusnya memberi maaf. Ini yang paling sukar. Tolong beri maaf. Siapa musuh anda sekarang? Siapa yang paling anda benci? Betul-betul sempena Maulid Nabi ni, hubungi dia. Maafkan dia. Untuk mendapat keampunan daripada Allah. Kalau dah buat itu adalah sunnah Rasulullah yang besar. Sunnah Rasulullah yang besar ialah memberi maaf kepada musuhnya. Sekian, wabillahi wallahu alam. Mudah-mudahan ada kebaikan yang daripada apa yang saya cuba sampaikan, tetapi selebihnya Allah lah yang akan menguruskannya dengan lebih baik dan lebih berkesan. Wabillahi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.